Hai, selamat kembali ke video kedua 10 minit kita. Ingat tak soalan pada video lepas? Nak pilih etika barat atau timur? Mana satu? Tak apa. Sebelum membuat pilihan, hari ini kita akan kenali dulu tentang jenis-jenis peradaban yang terdapat dalam timur dan barat dan juga nilai-nilai etika mereka. Dan sekarang kami akan memasuki aktiviti yang kedua, iaitu perhatikan. Okey, dalam gambar pertama. Yang ni adalah tentang amalan orang barat. Okey, dalam gambar kita dapat melihat orang barat ni mereka sedang beratur. Okey, di sini apakah perspektif pertama selepas kamu membaca ataupun melihat gambar ni? Pilihan 1, tentang kasih sayang. Pilihan 2, tentang disiplin dan undang-undang. Mari kita lihat contoh yang kedua. Okey, di sini wanita yang mengandung itu dia meminta kebenaran untuk memasuki barisan walaupun dia datang kemudian. Dan di sini kita boleh lihat orang tersebut setuju tetapi dia beratur ke belakang semula. Maksudnya dia memberikan kedudukannya kepada wanita mengandung tu. Dan orang-orang di belakang tak mencontohi perlakuan itu. Boleh tak lihat? Perkara yang sama iaitu beratur tetapi disebabkan budaya yang berbeza, yang barat dan timur, dia telah menjejaskan cara seseorang berfikir dan bertindak. Tadi etika barat mereka lebih cenderung beratur dengan berdisiplin, dan tetapi untuk etika timur mereka akan lebih menunjukkan kasih sayang dan mementingkan kebaikan orang lain. Dan seperti yang dikatakan, etika barat, etika timur, siapa yang salah, siapa yang betul, tidak mempunyai betul atau salah. Ini adalah disebabkan pengalaman setiap orang berbeza dan etika-etika ini dia dihasilkan daripada pengalaman yang kita belajar. Dia tak salah, tetapi ini adalah disebabkan etika yang berbeza. Peradaban timur. Kita akan mengenali tentang peradaban Islam dahulu. Okey, di sini ada satu video pengenalan tentang peradaban Islam. Peradaban Islam ini dia dibangunkan atas wahyu Allah dan juga ajaran Nabi. Sebenarnya terdapatnya nilai etika yang membentukkan peradaban ini. Ada dua, iaitu adab dan akhlak. Adab itu adalah tingkah laku luaran seseorang. Dan akhlak adalah nilai dalaman dan dia lebih kepada pegangan prinsip agama dalam hati kita. Dan untuk peradaban Islam, mereka amat mementingkan adab dan akhlak. Untuk mereka, kehilangan adab ataupun kerosakan akhlak dia akan menyebabkan kehilangan soliditas sosial dan akhirnya akan menyebabkan keruntuhan peradaban. Tunggu, apakah soliditas sosial? Soliditas sosial itu iaitu semangat bahawa seseorang mempunyai konsep bahawa kami semua orang adalah satu kumpulan. Segala yang saya lakukan adalah demi kumpulan dan saya perlu menjaga kebaikan kumpulan dan bukannya kebaikan saya sahaja. Seterusnya, yang ni tadi wakil Islam di depan sudah sebutkan. Untuk peradaban Islam, konsep peradaban ini dia bukan sekadar pencapaian fizikal tetapi mereka amat mementingkan pembangunan manusia, sama ada manusia berjaya memahami dan mempraktikkan adab dan akhlak dalam kehidupan. Dan kalau nak faham dengan lebih mudah, nilai etika ataupun nilai yang terpenting untuk peradaban Islam adalah no adab and akhlak, no talk. Maksudnya kalau seseorang tak ada adab, tak ada akhlak, dan tak ada apa-apa perbincangan di seterusnya. Kalau tak ada reformasi dalam spiritual dan moral, tak ada segala pencapaian material ataupun perkembangan fizikal. Seterusnya, kami akan memasuki peradaban Melayu. Untuk peradaban Melayu ni sebenarnya dia mempunyai sedikit persamaan dengan peradaban Islam kerana peradaban Melayu juga merangkumi ajaran-ajaran ataupun nilai-nilai Islam. Dan sekarang kita akan melihat sedikit tentang pengenalan peradaban Melayu. Kita dapat lihat yang ni tentang adat resam. Yang ni tentang sopan kepada orang tua, kehidupan kampung dan saling menolong gotong royong.
Dalam video tadi ataupun lihat dalam jadual ini, peradaban Melayu dia terdiri daripada nilai etika ada 3, iaitu nilai adat resam, kedua budi dan nilai-nilai Islam. Dan untuk nilai adat resam, dia terdiri daripada kesantunan dan penghormatan, serta yang kedua gotong royong. Kesantunan dan penghormatan ni sebenarnya adalah peradaban Melayu, mereka amat mementingkan kehormatan kepada orang tua, kepada ibu bapa ataupun kasih sayang. Yang ni adalah amat penting. Dan yang kedua adalah kesantunan dalam bahasa dan perilaku, iaitu apabila kita menggunakan bahasa, kita pastilah menggunakan bahasa yang sopan dan juga perilaku ataupun perlakuan kita hendaklah sopan. Contohnya kita memberi salam kepada orang tua, kita membantu orang lain. Dan yang kedua, peradaban Melayu juga mempunyai satu etika iaitu gotong royong. Dan untuk gotong royong ini sebenarnya dia nak memupukkan perpaduan ataupun menunjukkan semangat kekitaan kepada sama satu lain. Dan yang kedua adalah budi. Budi adalah seorang dia seimbang, dia mempunyai kebijaksanaan akal, dia mempunyai keseimbangan dalam emosi dan juga tindakan. Dengan seterusnya kami akan memasuki peradaban China. Dan ini merupakan video pengenalan sikit tentang peradaban China. Untuk peradaban China, pembentukannya dipengaruhi oleh dua falsafah, iaitu falsafah Konfusianisme dan falsafah Daoisme. Konfusianisme adalah Kongzi dan Daoisme adalah Laozi dan Zhuangzi. Dan seperti yang dikatakan, setiap peradaban dia terdiri ataupun dia mempunyai nilai-nilai etika tersendiri. Dan untuk nilai-nilai etika peradaban Cina terdapat 4, iaitu Ren, Zhong, Li dan juga He. Okey, mari kita lihat yang pertama, Ren. Ren maksud itu peradaban Cina dia terdiri daripada nilai kasih sayang dan keikhlasan. Dan dia amat mementingkan keikhlasan dan kasih sayang ini dalam hubungan manusia. Dan yang kedua adalah terdiri daripada nilai etika Zhong, iaitu kesetiaan dan tanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dan nilai ketiga yang mendirikan peradaban Cina adalah Li, iaitu peradaban Cina dia mementingkan kepatuhan kepada adat resam, kepada tata cara ataupun menghormati hierarki sosial. Dan tujuan-tujuan ini adalah demi mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Dan untuk He ini dia dipengaruhi dari prinsip Daoisme, dan Ren Zhong Li tadi dia pula dipengaruhi prinsip Konfusianisme. Okey, balik kepada nilai He. Nilai He ini bermaksud keharmonian, iaitu peradaban Cina dia mementingkan keseimbangan antara manusia dengan alam ataupun manusia dalam masyarakat, ataupun mereka juga mengejar nilai kesederhanaan. Ini kerana kesederhanaan ini dia merupakan asas untuk mencapai kestabilan dan keamanan dalam kehidupan ataupun dikatakan harmoni. Oleh itu, peradaban China amat mementingkan aspek ini. Seterusnya diikuti dengan peradaban India. Okey, di sini merupakan video pengenalan tentang peradaban India. Dan untuk peradaban India, dia didirikan daripada beberapa nilai etika, iaitu yang pertama, prinsip dalam sistem sosial masyarakat India, kedua ajaran agama, dan yang ketiga konsep etika dharma. Okey, mari kita jelaskan tentang konsep etika dharma ini, iaitu peradaban India mereka mempunyai nilai bahawa setiap individu harus memainkan peranan mereka dalam sistem kasta, dan yang ini adalah demi menjaga kestabilan masyarakat. Dan untuk ajaran agama, kami akan lebih menjelaskan kepada prinsip ahimsa. Prinsip ahimsa ini ialah peradaban India akan mengajar masyarakatnya nilai kesederhanaan seperti peradaban Cina tadi, dan juga nilai keampunan serta toleransi. Dan juga dalam peradaban India ini juga terdapat ajaran Buddha, iaitu mereka mementingkan benar. Terdapat 8 aspek yang perlu kita laksanakan dengan benar, iaitu pandangan, niat, kesedaran, pertuturan, tindakan, konsentrasi, pekerjaan dan juga usaha. Seterusnya kami akan memasuki tentang peradaban Barat. Peradaban Barat ni dia merangkumi budaya-budaya di negara Eropah dan juga di Amerika. Okey, mari kita lihat apakah nilai-nilai etika yang terdiri daripada peradaban Barat. Yang pertama adalah budaya-budaya sosial Eropah dan Amerika.
Yang kedua adalah nilai agama Kristian, dan yang ketiga adalah revolusi pemikiran. Okey, ketiga nilai ini yang membentukkan peradaban barat. Selain daripada budaya-budaya sosial ataupun kehidupan orang Eropah dan Amerika, banyak etika masyarakat pada masa tersebut adalah berdasarkan Bible. Dan pada masa yang sama juga terdapat revolusi pemikiran yang berlaku pada masa tersebut, dan ini telah mengembangkan nilai-nilai etika yang baru seperti rasional, kebebasan, semangat saintifik. Dan ini telah menjadikan orang barat tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada agama sahaja untuk menerangkan dunia. Apakah ciri yang paling istimewa untuk peradaban barat? Kan tadi untuk peradaban Islam adalah no adab and akhlak, no talk. Kalau untuk peradaban Melayu adalah amat mementingkan budi. Untuk peradaban Cina ada 4, iaitu ren, li, zong, he. Dan untuk peradaban India adalah prinsip ahimsa dan juga etika dharma. Untuk peradaban barat, keistimewaan yang terbesar itu iaitu peradaban barat mereka mempunyai evolusi ataupun proses perkembangan dalam pemikiran. Dan kalau berbanding dengan keempat-empat peradaban di depan tadi, kami boleh lihat bahawa keempat-empat peradaban di depan tadi dia tak banyak perubahan ataupun lebih statik jika berbanding dengan peradaban barat. Contohnya lihat dalam gambar ini. Yang ni adalah perkembangan pemikiran etika dalam barat. Peradaban barat ni asasnya dia terdiri daripada warisan falsafah Yunani, iaitu mereka mementingkan soal jawab untuk memahami konsep kebenaran dan keadilan. Dan seterusnya, dari mementingkan kebenaran dan keadilan, mereka berkembang menjadi mementingkan konsep hak asasi manusia, iaitu setiap manusia mempunyai hak semula jadi yang tidak boleh dilanggar, iaitu setiap manusia hendaklah mempunyai kebebasan dan kesaksamaan ataupun hak memiliki harta. Dan dari konsep hak asasi manusia ini, nilai etika peradaban barat berkembang lagi menjadi nilai individualisme dan kebebasan dalam dunia moden. Dia berkembang pesat dalam peradaban barat. Okey, di sinilah pengenalan tentang nilai etika peradaban barat, dan kami boleh lihat dalam jadual ini secara keseluruhan apakah nilai-nilai etika untuk setiap peradaban. Dan ini merupakan akhirnya untuk video kita hari ini. Hari ini kita telah mengenali tentang nilai etika pelbagai peradaban. Setiap peradaban mempunyai etika yang berbeza, tetapi persamaannya adalah demi menjadikan masyarakatnya lebih baik. Dan inilah akhir untuk video kita hari ini. Bye!